أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق به لساني واشرح بي صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du, alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran rasa terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Pada pagi ini sambung kita idaman penuntut syarat sah solat Jumaat, muka surat 95 Jawi, Rumi 48. Rumi 48, Jawi 95. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang syarat untuk mengesahkan sembahyangnya, sembahyang Jumaat. 6 perkara. Sebelum ni, sebelum ni kita bincang berkaitan dengan syarat wajib sembahyang Jumaat, syarat wajib Jumaat. Syarat wajib Jumaat ada 7 syarat wajib Jumaat. Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, sihat dan mustautin. Itu syarat wajib Jumaat. Syarat wajib Jumaat ni maksudnya 7 perkara ni. Jika cukup 7 perkara, maka wajib solat Jumaat. Jika tak cukup salah satu daripada 7 perkara, tak wajib solat Jumaat. Itu syarat wajib Jumaat. Ini syarat sah Jumaat pula. Ada 6. Syarat untuk mengesahkan sembahyangnya, syarat untuk mengesahkan sembahyang Jumaat ialah 6 perkara. 6 perkara. Yang pertama, dilakukan dalam waktu zuhur. Yang pertama, dilakukan dalam waktu zuhur. Sembahyang Jumaat itu dilakukan dalam waktu zuhur. Jadi syarat sah Jumaat yang pertama adalah solat Jumaat tu solat Jumaat dan khutbah Jumaat mesti dilakukan pada waktu zuhur. Pada waktu zuhur. Termasuk khutbah pada mazhab Syafi'i. Pada mazhab lain, contohnya mazhab Hanafi, mazhab Hanbali, khutbah Jumaat boleh dibuat walaupun tak masuk waktu zuhur lagi. Boleh. Walaupun tak masuk zuhur. Itu mazhab lain. Mazhab Syafi'i tak boleh. Khutbah Jumaat mesti dalam waktu zuhur, solat pun dalam waktu zuhur. Itu maksud dilakukan dalam waktu zuhur. Dilakukan apa? Khutbah Jumaat dan solat Jumaat. Khutbah Jumaat lebih kurang tak sampai 2 minit pun. Khutbah Jumaat yang wajib, rukun-rukun dia. Dia akan bahas rukun-rukun dia nanti. Dan sembahyang tu lebih kurang 2 minit aja yang wajib-wajib. Jadi kalau kita campur-campur tak sampai 5 minit pun sembahyang Jumaat sebenarnya. Khutbah campur dengan sembahyang tu. Jadi lama kenapa? Sebab kita letak yang sunat-sunat dalam khutbah tu, itu yang jadi setengah jam. Dan kita letak yang sunat-sunat dalam solat Jumaat tu, maka jadilah 10 minit. Pasti pun lama 10 minit kot. Okay. Buat pada waktu zuhur. Mungkin bagi kita apa benda ni? Ada ke orang buat solat Jumaat luar pada zuhur? Bagi kita ya. Mungkin macam tak logik lah. Sebab kita sembahyang Jumaat awal waktu. Pada tempat-tempat yang lain, contohnya luar daripada Malaysia ni, ada negara-negara yang mana perbezaan solat Jumaat tu, perbezaan jam solat Jumaat beza 3 jam. Macam kita, beza kita mungkin kata 30 minit kot. Ada 1.5, 1.15, paling lewat pun 1.45. Tengoklah tu bulan berapa.
Kalau itu pun rasa melampau dah. Rasanya dalam 15 minit je kot beza kita. Satu suku Zohor paling lewat 1.5. Hari itu duk main situ je. Ya, paling-paling pun setengah jam lah. Dalam setahun tu mesti akan ada beza. Paling lama pun setengah jam. Jadi kita boleh meletakkan sembahyang Jumaat pada pukul 1.50. Apa jadi pun sembahyang Jumaat 1.50. Kalau Zohor tu pukul 1, sembahyang Jumaat pun 1.50. Kita boleh buat gitu. Sebab pendek waktu tu. Mungkin sembahyang Jumaat tu lambat sikit. Mungkin khutbah tu panjang sikit. Kita boleh adjust. Sebab kita boleh adjust, kita boleh buat setiap kali nak solat Jumaat, mesti pukul 1.50. Kita boleh buat gitu. Sebab jarak perbezaan masa satu hari ke satu hari, sebulan ke sebulan, tak jauh beza. Duk main seminit, 2 minit, 3 minit, paling lama pun setengah jam. Ada tempat yang beza 3 jam. Kalau beza ada 3 jam, dia letaklah katalah sembahyang Jumaat mesti pukul 4. Sebab apa? Sebab Zohor masuk pukul 3 suku tempat dia. 3 suku masuk Zohor. Maka sembahyang Jumaat pukul 4. Kalau buatnya ada bulan tu Zohor tu awal lagi. Zohor tu pukul 1, Zohor 12.30. Jauh hanya beza. Negara lain ada. Kita je yang tak ada. Jika dia dah tetapkan, maksudnya nak kena masuk kerja gitu gini, dia tetapkan, jadi hati-hati kat situ. Sebab ada tempat yang bila dia tetapkan pada waktu tu, ada tahun ataupun bulan ataupun minggu tertentu dalam tahun tu, setiap tahun mesti ada sembahyang Jumaat dia, kalau kita tak kira, mungkin lagi setengah jam nak masuk Zuhur, nak masuk Asar. Lagi setengah jam nak masuk Asar, baru sembahyang Jumaat. Kenapa jadi gitu? Sebab beberapa bulan sebelum itu pada waktu itu baru masuk Zuhur. Begitu. Sebab tu kita rasa apa benda pula buat waktu Zuhur, buatlah, kita selalu buat waktu Zuhur. Zuhur pula panjang. Takkanlah sampai terkeluar waktu. Kita kata gitu sebab perbezaan masa sembahyang kita cuma paling lama pun setengah jam. Tapi tempat lain tidak. Dia ada sampai 3 jam. 3 jam. Cuba bayangkan. Sembahyang subuh, kalau sembahyang subuh, biasa sembahyang subuh pukul 6 masuk subuh. Ada waktu-waktu tertentu, minggu-minggu tertentu dalam setahun tu, dia sembahyang subuh, baru masuk subuh pukul 9. Baru masuk. Ada. Okay, kita memang tak ada masalah lah dari segi tu. Jadi jangan lewat sangat sembahyang Jumaat sehingga keluar pada waktu Zuhur. Tak boleh buat gitu. Sekiranya suntuk masa hendak mengerjakan beserta 2 khutbah, tak cukup masa nak buat solat Jumaat sekali dengan 2 khutbah. Padahal 5 minit aja kalau yang wajib-wajib. 2 khutbah dan 2 rakaat sembahyang Jumaat cuma 5 minit. 5 minit je. Yang wajib-wajib jangan masuk yang sunat. Tiba-tiba tak cukup juga. Dia kata kat sini, jika suntuk masa lagi 3 minit nak masuk Asar, baru nak buat solat Jumaat. Sebab tu kata kita macam apa benda pula sampai macam tu sekali. Sebab kita tak jadi kat kita punya masa cantik. Masa Allah bagi dekat Malaysia ni, dekat tanah Melayu ni cantik. Dia tak jauh beza, tak banyak lari, setengah jam je paling lama. Biasanya seminit, 2 minit, 3 minit, tak berasa pun. Tapi tempat lain ada. Kalau kata ada lagi berapa? Ada lagi 7-8 minit, 10 minit nak masuk Asar, baru buat solat Jumaat. Sah. Baru buat khutbah dan solat Jumaat. Sah. Dan sempat, memang sempat. Jadi sekiranya suntuk masa atas sebab-sebab tertentu lah. Sebenarnya boleh jadi macam-macam kot. Boleh jadi mungkin berlaku sesuatu di kawasan itu. Ada orang halang masuk masjid ke, buatlah masalah sana pun. Orang gila ke, ataupun orang tak gila ke, orang kafir ke, jangan masuk masjid, aku tembak, aku bunuh. Mungkin lepas dah kecoh sekejap, akhir sekali setelah 3 jam settle, selesai, bersurai, polis datang. Ada lagi berapa minit ni? 15 minit, 10 minit lagi nak masuk Asar dah ni. Habis kita nak sembahyang Jumaat apa tadi orang tak bagi masuk, contohlah. Masa tu tengok, jika sempat masa tadi, sekurang-kurangnya 5 minit. Kenapa 5 minit? Untuk baca khutbah yang wajib-wajib saja. Dan sembahyang pun surah pun baca inna a'tayna dengan kulhu aja. Macam tu aja. Maksud nak ataupun tak baca surah langsung sebab nak kejar masa. Selagi cukup boleh. Boleh sembahyang Jumaat selagi tak habis waktu. Okey? Atau syak, adakah boleh cukup atau tidak masa itu?
Kalaulah memang tak cukup masa, lagi 2 minit lah, lagi 2 minit, lagi 3 minit, lagi 4 minit nak masuk asar, lagi 5 minit, 5 minit lah, 4 minit nak masuk asar. Sebab asar, nak masuk asar lagi 3-4 minit, maka tak sempat nak khutbah dan tak sempat nak sembahyang Jumaat. Bila dah tahu dah tak sempat, sembahyang apa dia kata? Sembahyang Zuhur ajalah, tak payah sembahyang Jumaat dah. Memang tahu dah tak sempat. Atau syak, adakah boleh cukup atau tidak masa itu wajib sembahyang Zuhur saja? Cukup ke tak cukup? Memang ada 10 minit lagi ni nak habis waktu. Nak kira cukup. Tapi nak kumpul 40 orang, nak tunggu orang datang, nak masuk, ada yang batal wuduk lah pula apalah. Tak sempat ni, tak cukup masa ni. Bila tak cukup macam mana? Sembahyang Zuhur je lah. Macam tu. Sebab syak ni 50-50. Cukup atau tak cukup masa untuk solat Jumaat. Macam tak cukup je, khutbah je. Macam tak cukup. Bila tak cukup, tak payahlah sembahyang Zuhur saja. Itu kalau syak 50-50, cukup atau tidak. Ataupun yakin memang tak cukup masa. Ada lagi 4 minit, mana nak cukup, dia kata. Tak cukup pun, memang tak sempat. Sembahyang Zuhur ajalah, dia kata tu. Maka wajib sembahyang Zuhur sahaja. Wajib sembahyang Zuhur saja. Atau tengah-tengah sembahyang Jumaat, habis waktu Zuhur. Ini pun, ini pun sama juga lah. Mungkin kita tak jadi sebab kita sembahyang awal waktu Zuhur. Tengah-tengah sembahyang Jumaat, habis waktu Zuhur. Niscaya wajib disudahkan dengan sembahyang Zuhur 4 rakaat dan tidak payah niat Zuhur lagi. Tengah sembahyang Jumaat, masuk waktu Zuhur, habis waktu Zuhur. Tengah sembahyang Jumaat, katalah sembahyang Jumaat, nak sembahyang Jumaat tu ada lagi 10 minit. Sempat. Naik khutbah, kena cukup syarat dulu 40 dan sebagainya. Baik khutbah, buat yang sunat tak buat sangat. Lepas tu turun, ada masalah sikit, nak tunggu orang masuk sah lah situ gini, sembahyang. Tengok masa ada lagi 5 minit ni. Untuk sembahyang Jumaat, khutbah baru lepas. Khutbah yang wajib-wajib. Takbir. Tiba-tiba entah macam mana tengah sembahyang, lagi baca surah ke apa ke, rakaat kedua lah kita ambil contoh. Kita ambil contoh teruslah. Masa tahiyat akhir, senang. Masa tahiyat akhir terus. Kalau ambil rakaat pertama, masuk asar, habis Zuhur. Katalah rakaat pertama, baru takbir, masuk asar. Habislah Zuhur. Maka daripada sembahyang Jumaat tadi, dah takbir sembahyang Jumaat, automatik dia jadi Zuhur. Dan tak payah niat apa-apa. Automatik, sudah dengan 4. Itu kalau rakaat pertama. Kita buat contoh, masa tahiyat akhir. Fil alamin innaka hamidum majid. As baru. Dia assalamualaikum. Dekat mim tu baru keluar sembahyang Jumaat. Dia baru, imam baru assalamu bunyi. Mendengar maksud, masuk asar. Tak ada assalamu, bangun tambah lagi 2. Automatik, tak payah niat apa, bangun automatik. Dia kena assalamualaikum. Lega. Lega. Dia kena gitu. Dia kena salam Jumaat sebelum masuk asar. Ini pun tak jadi itulah. Manalah tahu ada apa-apa terjadi. Kalau elektrik tak ada, masih lagi boleh sembahyang kan. Pernah tak ada elektrik sini hari tu kan. Panas. Apa nak buat contoh tak tahu. Ada harimau ke masuk kat sini. Nak panggil, tunggu orang zoo datang tangkap. Tunggu masa macam tu lah. Buatlah contoh. Yang penting sembahyang lambat. Sehingga kan tengah sembahyang Jumaat tu, belum assalamualaikum nak habis sembahyang Jumaat, tiba-tiba habis waktu Zuhur, masuk asar. Tak ada dah. Sambung terus dengan maksud jadi Zuhur automatik, jadi 4 rakaat. Tak perlu tukar niat. Dia sama macam masbuk lah. Masbuk Jumaat. Masbuk Jumaat. Bila masbuk Jumaat, dia tak dapat 1 rakaat pun. Kalau masbuk Jumaat dapat 1 rakaat, dia dah dapat Jumaat. Nanti dia tambah 1 je lepas imam salam. Ini tidak. Baru nak rukuk je, dah dapat rakaat kedua ni, dapat ni. Baru dah takbir, Allahu Akbar, nak rukuk je, Allah sami Allahu liman hamidah. Allah selisih dengan imam. Rakaat kedua sembahyang Jumaat. Makmum tadi lambat kan. Maka tak dapat langsung. Tak dapat rakaat langsung sebab selisih ketika rukuk. Jadi macam mana? Ketika imam salam, makmum tadi yang tak dapat rakaat, walaupun 1 rakaat tak dapat dengan imam, tambah 4 automatik. Ada niat lain? Sama juga, tak ada niat.
Tak ada niat. Dia macam itulah antara keadaan yang tak perlu tukar niat, tapi niat tu tak perlu tukar niat, tapi dia berubah sembahyang tu dengan automatik. Macam kita sembahyang maghrib, tengah sembahyang maghrib tunai, tengah-tengah rakaat pertama tu tengah baca surah tu masuk isyak, kan dia jadi qada automatik. Ada perlu niat qada? Tak perlu, dia automatik. Begitulah. Kalau macam makmum, dia jadi makmum, tiba-tiba imam batal dan imam pergi, tak ada orang ganti, tu automatik jadi solat seorang, tak perlu niat mufaraqah pun, imam memang tak ada pun, automatik kan, perkara automatik. Jadi seumpama tu lah sembahyang Jumaat, tengah-tengah sembahyang habis waktu zuhur, maka automatik jadi zuhur, tak perlu niat apa. Tu dia nak beritahu. Selesai, itu satu pertama, itu yang pertama. Syarat yang pertama dilakukan pada waktu zuhur, tak boleh buat selain pada waktu zuhur. Jumaat tadi, itu mazhab Syafi'i, melainkan mazhab lain memang ada, dia boleh khutbah Jumaat, malah dia boleh sembahyang Jumaat sebelum masuk zuhur sekalipun. Waktu duha tu boleh. Pernah dengar tak? Jika hari Jumaat jika hari raya jatuh pada hari Jumaat, dia panggil hari raya akbar. Dia panggil hari raya akbar, kerana hari raya tu dah hari besar dah, kena pula hari Jumaat, hari besar dua, jadi hari raya akbar panggil. Dan memang baru-baru ni pun rasa jadi juga kan. Okay, pernah dengar tak pendapat ni? Dia pergi sembahyang raya, dia tak perlu pergi sembahyang Jumaat dah. Ada nak saya dengar? Memang ada pendapat tu, tapi tu bukan mazhab Syafi'i. Sebab apa? Sebab dia sembahyang raya tu dikira sekali sembahyang Jumaat, macam tu lah. So, nanti waktu Jumaat, waktu Zuhur nanti sembahyang Zuhur aje. Ya, ada memang pendapat tu, tapi bukan mazhab Syafi'i. Okey, sebab sekarang ni maklumat di hujung jari, mazhab-mazhab apa habis masuk ni kita baca. Boleh, hari ni hari Jumaat. Ada dah tadi dah pergi sembahyang raya dah, tak payah pergi sembahyang Jumaat lah. Ni ada hadis ni, ada hadis. Kan sekarang ni maklumat di hujung jari kan. Padahal salah. Okey. Syarat pertama habis. Syarat kedua pula. Syarat apa ni? Syarat sah Jumaat. Syarat sah Jumaat yang kedua, didirikan atau dilakukan solat Jumaat tu dalam kawasan perumahan, dalam perkampungan, dalam taman tu. Mesti didirikan atau dilakukan solat Jumaat tadi dalam kawasan perumahan. Tak kiralah bangunan, rumah-rumah yang ada di kawasan itu, rumah-rumah batu atau rumah kayu atau rumah besi, buatlah contoh rumah apa pun, asalkan mereka bermukim di situ, tidak berpindah-pindah musim sejuk atau panas. Maknanya solat Jumaat ni, dia bukan cukup 40 apa buat solat Jumaat, bukan. Boleh buat kat mana? Bukan. Boleh buat je. Pergi buat aja solat Jumaat sebab dah cukup. Solat Jumaat tu mesti dilakukan di dalam penempatan, tempat orang duduk. Mesti dilakukan di tempat orang duduk. Tempat didirikan Jumaat tu adalah tempat orang duduk dan bukan RNR, bukan orang singgah, bukan jadi tempat persinggahan. Di tempat orang duduk kat situ. Mungkin sekarang ada tak berlaku macam tu sekarang? Maknanya satu tempat, satu kampung, dia bukan duduk tetap, duduk kejap je. Duduk 3 minggu, lepas tu pindah tempat lain pula. Duduk 3-4 minggu, ramai-ramai ni. 1000 orang ke? Istilah kita panggil apa? Ahlul khiyam. Ataupun bahasa ni dipanggil apa? Nomad. Nomad ni ahlul khiyam. Khiyam ni kemah. Nanti kita baca dulu. Jadi, solat Jumaat dia mesti dibuat di tempat perkampungan atau tempat orang duduk kat situ. Bukan RNR, bukan persinggahan. Walaupun singgah tu lama. Sebab tu dia bagi contoh, asalkan tidak berpindah mereka itu pada musim sejuk atau musim panas. Ini musim sejuk dia duduk, musim panas tak duduk situ. Walaupun situ kita panggil kampung, taman, tapi bila musim panas kenapa tak duduk? Panas sangat. Kat situ tak boleh buat solat Jumaat. Apa masjid apa nama?
Ada tak? Ofi, tapi bukan orang duduk situ, dia kerja. Samalah tadi. Itu menjadi satu masalah. Kita baca dulu, kita baca kitab. Kalau macam ni tak boleh. Contohnya, dia kata ni, dengan kenyataan ini, kenyataan apa? Solat Jumaat mesti dilakukan di tempat orang duduk. Perkampungan, taman yang orang duduk dan orang tak pindah-pindah. Kalau dia keluar pun, keluar pergi kerja. Kena keluar lah, lepas tu dia balik duduk situ. Dan dia tak ada kira musim-musim ke apa, tak ada. Dia memang duduk situ. Perkampungan lah. Okey, dengan kenyataan ini, dengan kaedah tadi, tidak sah. Jawab soalan, mana tahu. Tak tahu, kena tengok jugalah peta dia. Kena tengok juga perkampungan dia besar mana sebagainya. Okey. Dengan kenyataan ini, tidak sah. Ni mazhab Syafi'i eh? Mazhab Hanafi tak apa. Mazhab Hanafi tak ada masalah. Dengan kenyataan ini, tidaklah sah didirikan Jumaat. Tak sah Jumaat didirikan di tempat orang ramai, mendirikan bangunan sementara. Tu contoh. Bangunan sementara. Apa maksud bangunan sementara? Dia buat sementara je. Berapa bulan? 6 bulan ke duduk situ, lepas tu runtuh, pindah tempat lain pula, buat sementara pula. Ramai-ramai. Mungkin 300-400 orang, mungkin 1,000-2,000. Habis kalau 2-3 orang, memang tak boleh sembahyang Jumaat. Pun 2-3 orang, dia nak 40. Jadi sekali dia letak 100 orang, 200, 300, 1,000. 1,000 orang, sekali pindah. Kenapa dia buat gitu? Atas sebab-sebab tertentu lah. Mungkin dia duduk 6 bulan ke 7 bulan ke sekalipun. Tapi yang penting pindah-pindah, bukan duduk terus. Jika begitulah keadaannya, tak sah buat sembahyang Jumaat kat situ. Tak sah. Atau disebut ahlul khiyam. Khiyam ni ahli perkemahan. Ataupun itu contoh bahasa je ahli perkemahan tu. Sebenarnya maksudnya nomad tu lah, yang berpindah-pindah. Kebiasaannya di negara Arab, bila dia kata yang berpindah-pindah ni mesti buat kemah. Dia takkan buat rumah batu. Takkan buat rumah kayu, takkan buat rumah batu. Sebab apa? Lepas ni nak pindah. Sebab tu dia duduk kemah. Duduk kemah. Kerana macam kalau sekarang ni mungkin dia buat pakai kontena. Sekarang ni kan canggih sikit, buat pakai kontena. Jadi kalau tinggal tak kisah, kontena je berapa ribu je. Macam tu, buat pakai kontena. Kerana keadaan mereka itu sama macam orang musafir, tidak mustautin. Sebab antara syarat sah solat Jumaat adalah mesti 40 tu mustautin. Kita dah bincang sebelum ni. Nak ada mustautin, dia tak ada berniat nak pindah pun. Dia duduk situ, sama ada dia berniat nak mati dekat situ, ataupun dia tidak berniat nak pindah dah. Baru boleh kira 40. Kalau ada 1,000 orang sembahyang kat situ, tapi semuanya ada niat nak pindah, walaupun 30 tahun lagi bila dah pencen, mana dia bukan mustautin. Bila dia bukan mustautin, tak boleh kira 40. Walaupun sembahyang Jumaat tu 1,000, tetap tak sah juga. Kita dah bincang sebelum ni kan. Tiba-tiba dia duduk kat situ, dia nak pindah nanti musim panas nanti, musim sejuk nanti, musim-musim nanti aku nak pindah. Maka automatik tak boleh kira 40 orang kat situ. Sebab tu tak boleh. Tak boleh. Kerana keadaan mereka itu sama macam orang musafir. Orang musafir tidak mustautin. Tak boleh. Tak boleh. Jadi perbahasan ni adalah perbahasan tempat mendirikan solat Jumaat. Bukan adakah dia wajib solat Jumaat atau tidak. Contoh dia ahli perkemahan. Dia akan pindah lagi 6 bulan. Dia duduk macam ke RNR je 3-4 minggu, lepas tu dia nak pindah. Maka di situ tak boleh buat solat Jumaat. Adakah dia wajib solat Jumaat? Itu bab lain. Cerita-cerita ni bukan dia wajib solat Jumaat ataupun tidak. 1,000 orang, kita ambil ramai-ramai. 1,000 orang berpindah-pindah. Duduk 3 bulan, pindah sana 3 bulan, pindah sana 3 bulan, pindah sana 3 bulan, duduk dalam kemah. Contoh gitu. Maka tak boleh buat solat Jumaat di situ, di kemah mereka. Soalannya, adakah mereka wajib solat Jumaat? Itu bab lain. Jangan salah kata, kalau kami pindah-pindah, jadi kami tak wajib solat Jumaat. Bukan tak wajib solat Jumaat. Tak sah buat Jumaat di situ. Tak sah buat Jumaat di situ. Dia wajib atau tidak? Nanti kejap lagi, bawah tu ada bincang. Dia wajib atau tidak? Kat bawah tu. Jadi, memang ada sekumpulan orang yang, contohnya dalam 200-300 orang, dia buat penempatan sementara. Dia buat penempatan sementara beberapa bulan, kemudian dia berpindah beramai-ramai, buat penempatan sementara tempat lain juga. Biasanya kerana iklim, cuaca, ataupun kerana sumber makanan. Ada juga kerana dia tu pelarian. Negara ni tak terima, semua tak terima. Tak terima dia sebagai warga negara. Kejap tu situ, kejap tu sana.
ahli kemah dia panggil. Maka kalau macam tu lah keadaannya, walaupun dia ramai sekalipun, lebih 40,000 sekalipun, tak boleh buat solat Jumaat di situ. Mereka tu wajib solat Jumaat atau tidak? Kejap lagi. Bergantung kepada sesuatu lah, kejap lagi. Jadi, memang ada kelompok manusia, Tok Guru dulu cerita macam mana tau. Orang dulu, musim orang dulu tu maksud lama, mungkin 100 tahun lepas kot. Musim durian, dia pindah duduk tangkap. Musim durian, pindah duduk tangkap. Buat kerja-kerja durian lah. Buat kerja-kerja berkaitan dengan durian. Kemudian bila masuk musim cempedak, pindah pergi baling. Tak tahulah, mungkin kat situ ada banyak cempedak kot, Tok Guru cerita gitu lah. Ataupun pergi ke Teluk Cempedak. Dulu banyak cempedak. Tak ada je. Okey, pindah pergi baling. Duduk situ pula sampai habis musim cempedak. Macam tu lah. Time musim pukul padi dia panggil. Pukul padi, pindah pergi Pendang atau di area Kedah. Sebab masa time pukul padi, ambil upah. Ramai-ramai ni bukan seorang dua. Kalau 2-3 orang, itu memang tak boleh sembahyang Jumaat. Mana boleh 2-3 orang. Ini cerita ramai-ramai, ratus-ratus orang. Musim noreh pergi Gurun Musang. Musim noreh ada ke musim noreh? Adalah musim yang tak hujan. Sebab time hujan tak boleh noreh. Dia punya susu tu lari. Dia punya lari, tak masuk dalam bekas. Musim noreh lah kita panggil. Memang dia tak ada musim, tapi itu istilah dia. Pergi Gua Musang. Musim hujan, tak boleh menoreh. Pergi mana? Masuk hutan buru. Macam tu lah Tok Guru cerita. Maka ramai-ramai pergi ni, tak boleh solat Jumaat walaupun lebih 40. Tak boleh. Tak boleh solat Jumaat apa? Di tempat dia buat tempat baru tu. Mereka wajib atau tidak solat Jumaat? Nanti tu. Bawah tu. Jadi, walaupun jumlah dia melebihi 40 orang, dipanggil ahli khiyam ataupun nomad, maka tak boleh solat Jumaat di situ. Tak boleh buat solat Jumaat di situ. Ini cuma contoh kemah ni. Dalam kitab kita dia tulis kemah. Kemah ni cuma contoh aja. Kalaulah dia pindah, katalah ni geng-geng berpindah randah tapi kayanya, jutawan,nya, tapi pindah randah, style dia gitu. Dia sekali buat rumah batu. Pindah sana pula 3 bulan, pindah sana buat rumah batu. Pindah sana buat rumah batu. Walaupun dia buat rumah batu, tetap juga tak boleh buat solat Jumaat di situ. Tapi dia kata ahli khiyam ni, yang kemah ni, biasanya kalau pindah randah dia tak buat rumah batu. Tu dia bagi contoh ahli kemah. Tapi walaupun dia buat rumah batu, buat rumah kayu cantik-cantik, buat banglo sekalipun, tapi duduk 3 bulan lepas tu pindah tempat lain pula, ramai-ramai. Tak boleh juga walaupun bukan kemah, buat rumah batu. Jadi dia bukan bergantung kepada rumah tu, rumah batu atau kemah, kebiasaannya. Okey. Dan untuk buat solat Jumaat, tak semestinya dalam bangunan. Dia lain ni. Dia ni. Nak buat solat Jumaat, tak semestinya dalam binaan. Buat solat Jumaat, nak mendirikan, boleh tak solat Jumaat dalam masjid? Boleh. Boleh tak buat kat luar tu? Boleh. Bukan tak boleh. Boleh buat di luar tu. Boleh buat di padang, boleh buat di padang pasir, boleh buat kat mana-mana, boleh buat solat Jumaat. Tapi solat Jumaat tu mesti dilakukan dalam tempat orang duduk. Dalam tempat binaan. Dengan maksudnya rumah orang duduk kat situ memang duduk terus, bukan pindah randah. Itu dari segi tempat untuk lakukan solat Jumaat, mestilah tempat itu orang duduk terus dan orang akan buat binaan di situ. Binaan kekal. Tapi untuk melakukan solat Jumaat tak semestinya dalam binaan. Nampak? Terbalik. Jadi dia boleh dilakukan di mana-mana. Bukan dalam binaan pun boleh. Maksudnya di kat luar masjid pun boleh. Okey. Tetapi jika mereka, ni baru jawab tadi. Tetapi jika mereka ni mana ni? Yang 1000 orang pindah ni. Pindah randah tadi, maka tak boleh buat solat Jumaat di situ. Adakah mereka wajib solat Jumaat? Wajib atau tidak bergantung kepada ni. Jika mereka tinggal di situ, mendengar suara orang azan di kampung yang berdekatan atau penempatan yang berdekatan dengannya, wajiblah atas mereka hadir sembahyang Jumaat di kampung itu. Bukannya kita pindah randah, kita tak wajib Jumaat. Bukan tak wajib Jumaat, tak boleh buat Jumaat kat situ. Wajib atau tidak? Dengar tak azan? Azan apa? Azan
di masjid atau di kampung yang boleh, yang sah buat solat Jumaat tu? Dengar? Ada lah dengar. Berapa jauh? Ada ulama mengatakan jauh dia 2 kilometer. 2 kilometer. Jika itu pun, kalau kilometer lah kira, itu pun jika 2 kilometer ni maksud jika dia duduk di situ tak boleh buat solat Jumaat situ sebab dia ahli kemah. Tapi 1 kilometer daripada situ ada kampung elok, ada penempatan kekal dan ada orang buat solat Jumaat kat situ. Maka yang tadi tu 1,000 orang ni wajib sembahyang Jumaat dekat situ. Dia nak buat sendiri. Tempat tu ada 40 orang je. Kata-katalah perkampungan tu ada 40 orang aja. Tapi semua cukup syarat lah. Maka wajib bagi dia buat sebab tu penempatan kekal. Kami ni ada 1,000 orang tapi tak kekal pindah rendah. Sepatutnya lebih layak kami buat tempat kami. Yang 40 orang tu yang datang. Tak. Yang 1,000 orang ni pergi dekat 40 orang tu. Sebab mesti dibuat di penempatan kadarnya lebih kurang 2 km. Lebih kurang 2 km. Ini sebenarnya 2 km tu tak ada ulama letak 2 km. Tapi yang dia letak dia macam mana? Jika azan dengar azan, jarak itulah. Maka ulama dia buat kajian lah. Pada waktu malam, waktu subuh lah kita kata, dia naik tempat tinggi sikit, naik atas menara tinggi sikit, cuba orang yang paling kuat suara cuba azan. Waktu tu angin tak kuat, angin biasa, tak bising, keadaan rata, bukan berbukit-bukit, tak ada halangan, cuba azan. Boleh pergi 2 km suara tu. Tak speaker tak kira azan pakai speaker. Kalau azan pakai speaker dia boleh pergi lagi jauh. Tak. Dia cuma azan pakai biasa je. Pakai suara biasa. Tapi cuma jangan ada bunyi bising yang lain lah. Bunyi bass apa tu, dia jadi kurang lagi dekat. Dia dekat je berapa lah, 500 meter je pergi. Sebab apa? Sebab bunyi bass, bunyi tu, bunyi ni, lepas tu banyak pokok, banyak bangunan nak pergi naik suara tu, nak pergi gelombang tu. Ni tahu tak? Kosong semuanya tu. Macam padang pasir. Dan tak ada bunyi apa-apa, cuba azan. Jauh mana? Sebab tu ulama tolong buat untuk kita. Dia kata lebih kurang 2 km. Itu maksud dengar azan. Dia kata, tapi jika mereka yang tinggal di situ mendengar suara orang bang. Habis kalau betul-betul kita pakai dengar suara, tiba-tiba aku tak dengar. Jauh mana? Jauh dia 300 meter je. Tapi tak dengar. Sebab speaker slow, bukan pakai horn macam sini punya horn. Bukan pakai yang speaker bukan speaker, tak pakai speaker. Jadi 300 meter tak dengar sebab banyak bangunan, banyak pokok. Jadi tak payahlah kami sembahyang Jumaat sebab kami tak dengar bang. Dalam kitab kata dengar bang. Bukan maksud tu. Maksud dengar bang ni dalam keadaan biasa. Dalam keadaan tak ada halangan, dalam keadaan tak ada angin kuat, tak ada bunyi apa. Dia kata ulama letak pergi dekat 2 km. Hampir 2 km. Kejap. Nak masuk yang ketiga. Pukul apa dah? Tak boleh masuk yang ketiga ni. Jadi, solat Jumaat ni wajib didirikan dekat penempatan. Jika didirikan di luar penempatan, yang mana penempatan duduk tempat lain, masjid ataupun tempat sembahyang Jumaat tu atau masjid duduk tempat lain, maka yang ramai-ramai tadi tu keluar pergi untuk solat Jumaat dekat sana. Yang mana solat Jumaat tu katalah dia buat masjid. Penempatan kampung ni. Masjid kampung ni. Kampung ni tak ada orang duduk. Tak ada orang duduk pun kampung ni. Tak ada penempatan. Penempatan kekal tak ada. Ada orang mungkin kerja duduk situ. Dia pergi kerja, ada bangunan. Tapi bukan orang duduk. Orang kerja. Tempat mana? Katalah jauh. 3-4 km baru ada penempatan kekal. Ada orang duduk kat situ. Jadi bila waktu hari Jumaat, ramai-ramai ni pakat-pakat pergi ke masjid untuk solat Jumaat. Tak sah. Tak sah. Lokasi masjid, lokasi tempat sembahyang Jumaat mesti dalam penempatan. Mesti dalam penempatan. Mazhab Syafi'i dia ketat kat situ. Habis yang orang duk buat-buat, ada tak masjid-masjid? Ada tak masjid mana? Yang kita nampak secara zahir lah. Kita bukan mempertikaikan pejabat agama. Secara zahirnya mungkin ada kita tak tahu. Kalau tengok ada je orang duduk kat situ-situ, kita tak tahu. Tapi kalau tengok zahirnya ada tak? Ada kan? Mana? Kat mana? KL tu ialah area mana? KL ada juga orang duduk dalam. Yalah,
Tempat orang kerja lah, senang cerita. Tempat orang kerja. Satu masalah, Mas Tautin, adakah kira 40 tu cukup atau tidak? Walaupun kata, kami duduk sini. Tapi duduk tu duduk mukim ke Mas Tautin? Itu satu masalah kan. Nak kira 40 tu. Kita dah bincang sebelum ni. Yang kedua masalah, terpaksa yang orang semayang tu, yang pergi tu, dia bukan duduk di area masjid tu. Dia duduk di kampung lain. Dia pergi ke situ untuk semayang. Memang ada. Dia buat dekat pulau. Masjid buat kat pulau. Tak ada orang duduk pulau tu. Jadi orang yang duduk luar pada pulau terpaksa pergi pulau sebab masjid ada besar kat situ. Tak sah main Jumaat kat situ. Sebenarnya Jumaat tak sah kat situ. Dia mesti buat di penempatan kekal, walaupun dia buat tengah padang. Tak ada, dia buat tu bukan di masjid. Kita entah macam mana salah faham. Buat mestilah kena buat sembahyang Jumaat kat masjid. Masjid tu maksud masjid tu masuk dalam bangunan yang kekal. Tak, untuk sah Jumaat tak semestinya dalam bangunan yang kekal, iaitu masjid. Boleh je dia buat dekat padang, boleh je buat kat padang pasir. Cuma penempatan kat situ yang kekal, tempat orang duduk. Kita bertukar kat situ. Masjid ada, mestilah sah sembahyang dalam masjid. Bukan. Sembahyang Jumaat sembahyang lain tak apa. Itulah itu yang risau nak sebut-sebut semua tu. Tapi tu lah, kita nampak tengok depan mata, macam mana ada orang duduk kat sini? Siapa duduk kat sini? Berapa jauh? Dia tak ada berapa jauh. Dia yang dia ada dalam penempatan. Dia uruf. Kita tak boleh kata 1 km, 2 km, tak boleh. Sebab dalam hukum, dia macam tadi kan, saya sebut tadi 2 km dengan azan semua kan. Itu kita yang letak. Asalnya bukan gitu. Asal hukumnya mendengar azan. Cuma jauh mana tu, akhirnya letak 2 km. Sama juga, berapa jarak di antara penempatan dengan masjid tu. Dia tak ada jarak. Dia tak ada. Dia uruf je sebenarnya. Tapi masjid tu dalam perancangan jauh sikit. Jauh sikit tu uruf. Agak-agak masjid tu terpisah tak? Dinamakan terpisah aja. Cuba kita kata daripada sini katalah 50 meter daripada rumah. Terpisah tak? Tak. 100. Dia tengok 100 meter. Macam okey lagi kot. 200? Kalau kilo baru. Kalau kilo baru 1 kilo. Katalah 1 kilometer. Itu mana kita dapat tu? Daripada apa dia panggil? Uruf lah. Logik. Ghalib. Takkanlah 200 meter pun mu nak kata berasingan. Mana orang buat rumah rapat-rapat sampai dengan masjid sangat kan, kita boleh. Cuma nak letak tu kena carilah para ulama yang dah buat kajian. Uruf tu berapa. Tapi kalau tak tahu pun kita pakai logik-logik ataupun adatnya begitulah. Kalau 1 kilometer baru namanya terasing. 500 meter masih lagi mungkin tak nama terasing. Sebab taklah jauh sangat, 500 meter masih lagi nampak kat situ. Macam tu lah. Atau saya pergi meeting ke kampung daripada Lali masjid Sultan Islam tu jauh. Okey. Jadi saya ni kena pergi masjid yang jika dengar azan di masjid lain lah. Kalau dengar azan, kalau kita ambil tadi 2 km lah. Selain pada masjid tu yang kita kata masjid ni tak sah ni, kita kata gitu kan. Masjid lain ada tak 2 km? Yang 2 km tu pun samalah, bukan ambil 2 km, ambil yang dengan azan tadi tu. Kita tengok tempat lain. Kalau tak ada, tak wajib sembahyang Jumaat. Zuhur je. Ataupun yang lagi baik, ada yang lagi baik, sembahyang je kat situ. Sembahyang juga sebab ada mazhab lain. Okey, satu. Yang lepas pada tu sembahyang zuhur. Lepas pada tu sunat sembahyang zuhur. Sebab mazhab Syafi'i tak sah, mazhab lain sah. Kita sembahyang je lah, follow aje lah. Lepas tu sembahyang zuhur. Dia panggil backup. Itulah yang terbaik. Tapi kalau nak kerah hukumnya, boleh lah. Tak sembahyang Jumaat lah. Sebab tak ada tempat tu, tak sah situ. Tu. Jadi mujurlah. Dia bukan muktamad semua mazhab. Dia cuma mazhab Syafi'i. Sebab mazhab Syafi'i dia ada syarat tau. Syarat untuk buat solat Jumaat, kerana solat Jumaat ni adalah syiar, untuk menzahirkan syiar Islam. Bila untuk menzahirkan syiar, dia mesti buat di penempatan lah.
Dia tak boleh ramai-ramai pergi ke situ untuk solat Jumaat. Mana syiarnya? Syiar orang yang duduk kat situ. Jadi tak boleh lah. Tak boleh lah macam tu. Jadi untuk menzahirkan syiar, maka kena buat dalam penempatan. Cuba kalau kita perhati. Ini syiar tadi tu syiar. Tapi cuba kita perhati sekolah agama. Perasan tak sekolah agama duduk dia dekat mana? Sekolah agama, sekolah kafar. Perasan tak? Majoritinya duduk kat mana? Duduk bukan dalam pekan atau bukan dalam bandar. Perasan tak? Sekolah agama kita. Dia akan duduk pinggir. Yang besar-besar lah. Yang sekolah agama ataupun sekolah agama yang swasta ni dia kena bayar sebulan-bulan 100-200. Itu dia memang duduk kat mana nak duduk bayar. Ni yang besar-besar ni yang bayar RM30 sebulan atau tak bayar free ni. Kat mana? Perasan tak kat mana? Dia bukan duduk dekat bandar, kat pekan. Dia duduk pinggir. Saya nak beritahu, sepatutnya sekolah agama kita kat Malaysia ni kan, kita kan orang Islam kan, kontrol Malaysia. Patut letak dekat tengah bandar, tengah pekan sekolah agama tu. Sebab dia syiar. Cuba kita tengok pula sekolah Cina. Nampak? Sekolah Cina duduk dalam bandar. Cuba hati, Allah, tempat kita ni kat situ lah jam. Panah lah. Tapi cuba cari sekolah kebangsaan tengah bandar. Ada mungkin 1-2 lah. Tapi tak jumpa. Pandai tak mereka? Syiar sekolah Cina. Sebab tu, bila kita nak batalkan sekolah Cina, diorang mengamuk. Sebab dan kita pun rasa macam takut. Macam risau. Sebab apa? Daripada dulu diorang dah amalkan kaedah itu. Syiar letak tengah bandar. Syiar tak kena sebut syiar. Syiar sekolah Cina lah maksudnya. Dia punya tu budaya ataupun sekolah ni jangan kacau. Sebab apa kita rasa macam tu? Sebab dia letak tengah bandar. Dia akan cari tengah bandar. Juta dia bahkan beli juga walaupun juta tanah tu. Dan biasa orang fikir siap-siap lah. Majoritinya duduk dekat dalam pekan, dalam bandar, tempat padat, tempat sibuk. Saya dulu memang pelik lah. Dekat situ ada bomba. Apa tengok ada sekolah Cina kat situ. Allah kata kenapalah ada kat sini. Tapi sekolah SMK tengok tu. Sekolah pelindung. Duduk ujung. Memanglah ada penempatan. Tapi duduk ujung. Sampai habis jalan. Kat situ baru ada. Cuba cari sekolah-sekolah. Mesti dia bukan duduk dalam pekan. Dia tak jadi syiar. Sedangkan sekolah kebangsaan lah jadi syiar. Sekolah India, sekolah Cina ni duduk dalam-dalam macam ceruk-ceruk. Bukan semua orang sekolah situ. Tapi tak. Orang pandai. Bila ada macam tu, ada satu perasaan lain. Kalau macam tu juga, jika masjid tu ada dalam penempatan untuk buat solat Jumaat, perasaan lain. Perasaan orang yang tengok, orang kafir tengok, orang Islam sendiri tengok, dia lain. Tapi kita tu lah, baik sangat. Cuba tengok, rumah ibadah pula. Ya, kalau masjid negeri, insyaAllah, dia duduk tengah bandar. Tapi masjid yang selain masjid negeri itu Malaysia je nama masjid negeri. Dia masjid besar lah kita panggil. Masjid-masjid lain pun sama taraf je dengan masjid negeri. Cuba tengok masjid-masjid lain. Dia takkan duduk di tengah bandar. Masjid negeri aja. Tapi cuba tengok Kuil. Allah. Memang ada duduk tengah bandar. Kita tengah pergi. Allah. Besarnya. Tengah-tengah bandar dia akan duduk. Majoriti. Ada. Mesti ada. Akhir sekali dia jadi. Nak sebut syiar pelik sangat yang tu. Dia jadi. Itulah. Promote. Dia jadi promote. Bila selalu tengok, maka kita akan ada satu perasaan macam hormat. Memang perlu hormat pun. Hormat ada. Jadi kalau masjid duduk di tengah bandar, orang akan ada hormat kepada masjid. Tapi tak banyak. Biasa duduk pinggir-pinggir. Kita tengok, kita boleh perhati. Lepas ni kita pergi masuk bandar tu, perhati. Kita perhati. Tahu tak? Dekat Cameron Highland tu, lagi besar kuil daripada masjid. Duduk tengah-tengah tu. Lagi besar kuil daripada masjid. Masjid ada, duduk tengah juga. Tapi alah, itu sorok. Bukan tersorok, kecil. Lagi besar. Kenapa mereka buat besar-besar kat situ? Tapi kat yang dalam-dalam hutan, tepi-tepi dia buat kecil-kecil je kan. Kuil dia kecil-kecil je. Kenapa dia buat gitu? Buat apa? Sebab ini sekadar untuk semayang dia je. Dia kata, di tengah bandar, promote. Bijak lah, bijak. Kita, padahal tempat kita lah. Mereka lah duduk pinggir-pinggir. Tapi satu lagi kita rugi duit juta-juta nak beli tanah untuk masjid atau nak untuk diwakafkan masjid juta-juta. Alah, kalau duduk pinggir-pinggir bandar murah sikit. Kita fikir gitu.
Silap. Tapi tak adalah silap berdosa tu, bukan. Cuma kenapa kita nak ambil kemunasabahan mesti buat solat Jumaat di dalam penempatan? Kenapa? Fikirlah kenapa. Bila kita fikir, rupanya dia sebagai syiar. Bila syiar letak tengah, bila syiar bab masjid, syiar kita letaklah tengah-tengah bandar. Bila kita kata gitu, agama kita di tengah-tengah bandar, kita letak, kiaskan dekat sekolah agama, apa-apa yang sebab tu kalau kita tengok subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kat Kelantan banyak ada. Dekat tengah bandar, orang lalu-lalu tengok, adakah anda telah membayar cukai? Ada cukai, yelah cukai tu buatlah. Tapi tak ada tak? Subhanallah. Orang lalu tu, subhanallah. Terbaca tu. Ada syiar. Tak buat kita. Sebab itulah orang yang nak menguruskan negara pun kena faham Islam. Kena faham Islam. Tak faham Islam, boleh dia anggap benda tu bukan benda wajib, tak wajib pun. Tapi lama-lama Islam tu hilang. Pudar. Tak pandai. Ataupun tak cakna, ataupun tak peduli. Tak peduli pun. Alah, janji ada je, masjid ada, kita buatlah 3 juta habis, duduk pinggir. Lebih baik besar, kapasiti 2,000 orang, 1,000 orang, habis 3-4 juta, tapi pinggir bandar. Lebih baik kapasiti 500 orang je, duduk tengah bandar. Sebab tak cukup duit, sebab duit yang harga tanah tu tinggi, terpaksa buat kecil. Lagi baik. Tapi tengah bandar. Tapi kita yang besar-besar semua duduk tempat gym tendang. Apa dah? Boleh dah stop. Jadi apa lagi bab lain? Perlu dapat kelulusan pemerintah untuk solat Jumaat. Mazhab Syafi'i tak perlu. Tapi mazhab Hanafi perlu. Mazhab Hanafi kan Syafi'i ni memang betul tangan tu. Mazhab Hanafi perlu dapat kelulusan pemerintah. Mazhab Syafi'i tak perlu. Jadi kat Malaysia kita guna mana nak dapat kelulusan pemerintah baru boleh solat Jumaat? Dia ambil daripada mazhab Hanafi. Kalau tidak, tak boleh. Salah lah. Tapi hukum asal mazhab Syafi'i tidak memerlukan kebenaran pemerintah untuk solat Jumaat di tempat itu. Jika cukup syarat, buat. Tapi sebab ada khutbah, maka kita di Malaysia guna mazhab Hanafi untuk dapat kebenaran pemerintah. Kenapa mazhab Syafi'i tak perlu kebenaran pemerintah untuk buat solat Jumaat? Mazhab Syafi'i. Kerana kalau pemerintah tu kafir macam mana? Takkan tak payah buat. Cukup dah. Adalah 500 orang duduk kampung kami. Semua Islam cukup mustautin cukup syarat. Pemerintah kata, tak payah buat sembahyang Jumaat. Tak perlu ramai-ramai, bahaya. Habis nak boleh buat tak? Tak perlu, buat je. Dan orang bukan tahu solat Jumaat ke solat apa. Solat Zuhur pun ramai itu sama je kan solat Jumaat. Mana tahu apa pun, kan? Jadi, kalau pemerintah tu kafir, tak boleh buat lah. Tidak. Pemerintah kafir, maka wajib buat juga jika cukup syarat. Ataupun pemerintah yang tak faham agama tadi, yang lebih kurang. Alah, awak buat je, tak payah buat lah. Ataupun, alah buat aja lah, ataupun tak payah buat lah. Sepatutnya boleh buat, dia kata tak payah buat. Sepatutnya tak perlu buat, sebab tak cukup syarat, dia suruh buat. Macam mana kalau pemerintah gitu? Kalau nak perlu kelulusan pemerintah, maka jadi rosak. Dia macam ni. Baligh wajib sembahyang, kan? Bila baligh wajib sembahyang, perlu dapat kelulusan pemerintah tak untuk sembahyang? Tak ada CJ baligh, tak wajib sembahyang. Pemerintah tak bagi CJ baligh. Tak perlu. Wajib sembahyang. Tak ada kelulusan pemerintah pun. Tak perlu pun. Maka cukup syarat tak solat Jumaat? Cukup. Apalah nak kelulusan pemerintah? Cuma mazhab Hanafi ada sebab-sebab tertentu lah. Dia mesti ada kelulusan pemerintah. Maka kita ambil itu, mungkin munasabah kita pakai yang itu. Buatnya kalau tak ikut kelulusan pemerintah, pakat-pakat buat, tak cukup 40, yang kita, pemerintah yang ada ni pun tak tahu 40 tu mesti mustautin. Ingat 40 tu janji 40 orang kira. Sedang 40 tu mesti mustautin, mungkin tak sah. 40 orang tu. Pun dalam keadaan pemerintah dah kontrol tu. Dah ada kursus, dah ada apa. Ini kan pula kalau tak kontrol. Pakat sana buat 3 orang, sana buat 4 orang mazhab lain, sana buat itu pakat-pakat buat. Yalah betul, dekat khutbah tu macam-macam pula dia cerita pula. Hancur lebur. Dalam keadaan pemerintah bagi teks pun baru-baru ni solat Jumaat tak sah sebab ada rukun khutbah yang tak disempurnakan, kena sembahyang baru ni, masuk khabar baru ni. Itu pemerintah dah kontrol tu. Ada juga jadi tak sah main Jumaat. Kalau tak kontrol dengan rukun khutbah, dengan apa, jahanam. Maka eloklah juga. Eloklah juga. Wallahu alam. Cukup tu. Kita masuk yang ketiga nanti. Jangan ada
Jangan ada 2 atau berbilang Jumaat di tempat itu. Ini pernah ada orang soal kat sini hari tu. Dia jawab akan datang. Macam mana dekat aja sini dengan Rayyan? Sudah. Tengok syarat dia. Macam mana? Penempatan tu dia bergantung kepada apa? Bergantung pada nama. IN14, IN15. Kena tengok juga. Bergantung pada nama ke? Kalau macam tu, IN15 ni bagi 2. IN15, 15.1. Bolehlah buat 2. Jadi ada syarat dia. Ada syarat. Akan datang. Boleh ke? Boleh ke? Kita buat 2, 3 ni. Kita tangguh dulu. Ya. Pihak masjid memanggil penceramah ni mengikut parti lah. Mengikut parti. Pilih-pilih. Apabila penceramah. Tidak bergantung kepada kemahiran sendiri pada penceramah tu. Okey. Nombor 2, kita nak memanggil jemaah ke masjid ni, kita pasang kaset dekat speaker. Sebelum subuh tu Sebelum subuh ke apa? Contohnya waktu Zuhur, Asar lah. Dia ada pasang kaset. Okey. Jadi kaset tu bukan 15 minit, kadang-kadang setengah jam. Okey. Nombor 3, macam mana kita nak kaedah syariah, kita nak memanggil jemaah tu datang ramai ke masjid. Kita tengok hari-hari ramai tu Orang tu je. Jadi syariat dia macam mana? Macam tak tersebar pula syiarnya. Yang pertama, sebab itulah asalnya untuk kita menyampaikan agama, dia tak perlu kepada sijil, tauliah dan sebagainya. Sepatutnya tak perlu asalnya. Tapi kalau zaman sekarang, mungkin kita fikir balik, tauliah lah yang menyebabkan ada kontrol dekat situ. Sebab kalau tak ada, menyebabkan masjid tu semua boleh panggil siapa-siapa, tak kira siapa. Panggil geng dia lagi. Dan tak semestinya, kalaulah kebetulan yang dipanggil tu betul, okeylah juga. Satu. Jadi semua orang pakat-pakat boleh datang untuk menyampaikan. Maka dibuat tauliah. Dan kalau kata jadi, dia panggil ikut parti dia, bagi saya, sebab dah ada undang-undang tu, malah dah dikuat kuasa dah. Saya mula-mula datang tahun lepas, bulan 1 hari tu, ada sebulan tak boleh. Datang 2-3 kali, masa jemputan tu selalu datang lah. Masa mula-mula tahun 2022, bulan 1. 2-3 hari je. Lepas pada tu, dia nak kuat kuasakan, nak kuat tauliah dah lama dah. Tapi kuat kuasa tu baru nak kuat kuasa tu. Maka berhenti juga dekat sebulan tak kuliah tu. Tak tahu nak buat apa, pening bala. Buat apa ni, buat online ajalah. Akhir sekali settlekan tauliah lah. Jadi penyelesaiannya adalah tauliah. Yang tadi. Kalau bila penyelesaian adalah tauliah, jika ada tauliah, tak kira nak macam mana. Sebab tauliah tu Jabatan Agama Islam, macam tempat lama lagi sebut. Mu'ib dengan Jaib. Mereka lah yang kontrol. Sebab kadang-kadang kita tak setuju, bagi orang lain setuju. Bagi orang okey, kita tak okey. Jadi akhir sekali biar ada satu badan. Kat situ je lah. Jadi mereka yang akan kontrol. Jadi kalau dah ada tauliah tu je lah. Itulah penyelesaiannya. Jadi tak kisahlah dia ahli parti ataupun tidak. Ada tauliah. Jadi maknanya kita boleh kata dah Jabatan Agama Islam bagi dia. Mu'ib bagi. Bagi lah. Kalau tak bagi, di Selangor semua dah kena tarik lah. Yang ada jawatan-jawatan. Itu style dia sini. Di sini mungkin tak begitu. Tak kan? Sini tak macam tu. Asalkan, tak, saya rasa tak. Sebab bila duk tanya-tanya kawan-kawan ni, dia kata tak pun. Jadi, selagi dia tak melampau dalam menyentuh isu-isu yang menyebabkan
dalam masjid tu jadi tak harmoni, masa tu baru ada tindakan akan diambil lepas pada tu. Jadi kita cuma boleh serah macam tu je lah dari segi itu. Tapi asalnya, hukum asalnya tak ada apa, janji dia ada ilmu walaupun sedikit, itulah yang dia sampaikan. Kalau tidak, tak adalah kita nak menyampaikan agama, tak boleh sampaikan, tak boleh ajar. Dia tu salah semayang. Kau pergilah cakap, tak boleh, aku tak ada tauliah. Jahanam. Dia tu semayang tak cukup, tak ada bacaan tak betul. Tak boleh. Tak teruk lagi tu. Itu asal. Nah, cuma kalau nak menyampaikan di masjid untuk kontrol, bagi saya lah. Sebab bila kita kata, okey, tak boleh gini, salah. Orang lain kata, okey, betul. Jadi bila macam tu kena ada satu badan. Bila badan tu pula, dia berkuat kuasa, dia kuat kuasa kan. Jadi tauliah tu sebenarnya baiklah juga. Baiklah juga dari satu segi. Dari satu segi lagi, siapa tak ada tauliah tak nak cakap. Ilmu banyak. Aku tak nak cakap. Tak ada tauliah. Jadi itu dari segi kelemahan, tapi kebaikan dia besar, banyak juga. Satu. Yang kedua, dia kata tadi, apa tadi? Sebab saya tengok masa Allah dah pukul berapa dah ni? Tu nak cepat. Yang kedua, jemput parti-parti yang pertama. Tak, yang kedua apa tadi? Oh, speaker besar. Speaker kan. Kuat kan, ni. Dia gini. Dia hukum asal, syiarnya azan dan iqamah. Syiarnya azan dan iqamah. Dan orang datang ke sembahyang. Orang datang untuk ke masjid, datang. Maksudnya tak ada macam ni. Nak datang masjid pakai baju biasa. Masuk masjid baru tukar jubah. Itu masih lagi tak tersebar syiar tu. Jadi syiar adalah datang ikut suka nak datang. Masjid terbuka, siapa-siapa boleh datang. Itu syiar. Dan azan. Pernah satu ketika sahabat hampir menyerang satu negeri, satu kawasan kerana tak ada kerana kita panggil macam fitnah lah. Asalnya dia kata kampung tu semua dah jadi murtad. Kata seorang sahabat ni ada sikit cerita lah. Seorang sahabat ni dia dulu gangster sebelum Islam. Kemudian dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, dia diutuskan untuk kutip zakat. Nabi suruh dia kutip zakat di satu tempat, satu negeri, satu tempat lah, satu penempatan. Yang mana dulu dia pernah buat hal kat penempatan tu. Dia pernah buat hal. Mungkin dia pernah masuk rumah orang. Dia pernah buat hal lah, gangster. Masa zaman jahiliah dulu. Jadi, bila Nabi suruh dia, dah ada Islam dah, Nabi suruh dia pergi kutip zakat. Dan orang di kampung tu dah tahu pada hari sekian-sekian akan datang Nabi atau wakilnya untuk kutip zakat. Bila dia ni lalu-lalu, ada satu kuda keluar daripada kampung tu. Dia kata, kau nak pergi mana? Nampak lain macam je ni. Bawa unta, bawa barang-barang macam nak bawa barang je. Aku ni wakil Nabi, aku nak kutip zakat. Si kawan ni, yang naik kuda ni nak pergi keluar, patah balik bagi tahu dekat orang kampung supaya layan elok-elok wakil Nabi dan bagi dia sedia lah. Maka mereka yang tengah buat kerja, tengah pegang parang, tengah tebang pokok, tengah siang ikan je, dul lah. Tengah sembelih kambing, dengar Nabi, wakil Nabi datang untuk ambil zakat. Untuk ambil zakat, mereka seronoknya bawa cangkul, bawa parang, bawa tombak, bawa pedang, semua kat bawa. Tengah-tengah buat apa tu bawa untuk bagi. Dia ni tengok jauh aje. Aku dah lah risau. Tempatnya aku pernah buat hal dulu. Diorang pegang tukul. Diorang pegang parang. Diorang nak bunuh aku ke apa ni. Dia patah balik. Dia pusing. Dah dekat dah. Dia pusing balik. Terkejut diorang ni. Wakil Nabi ni nampak pusing balik. Patah balik, dia beritahu Nabi, dia kata kampung tu semua dah murtad. Nak bunuh aku. Dia tak nak bagi zakat. Sedangkan dia yang salah faham. Orang tu tunggu nak bagi. Nabi hantar Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid untuk pergi serang. Tapi Nabi kata, hantar spy dulu. Tabayyun dulu. Itu yang turun ayat fatabayyanu tu. Itulah asbabun nuzul turun ayat. Fatabayyanu. Apa-apa tabayyun dulu. Jangan tibayyun. Tabayyun. Bila sampai ke situ, Khalid Al-Walid hantar spy. Masuk-masuk. Kejap dengan azan. Patah balik. Kita tak boleh serang sebab ada azan. Hampir nak kena serang sebab ada azan. Akhir sekali baru tahu cerita. Salah faham. Jadi maknanya mesti kena ada azan. Mesti kalau orang kafir masuk. Kalau bukan orang kafir pun kita sendiri masuk ke satu kawasan. Kita tahu penempatan tu Islam. Macam mana caranya? Pertama, ada orang datang semayang. Tanpa ada sekatan. Nampak jubah. Nampak janggut. Nampak apa? Nampak seni bina. Itu. Kemudian datang. Dan mesti ada bunyi azan. Tapi selain daripada tu tak.
Selain daripada tu, bergantung kepada tempat. Bergantung pada uruf adat setempat. Kalau adat tu okey. Macam dulu, pasang tarhim. Orang dulu panggil terahim. Tarhim. Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Ya Rahman. Siap hafal lagi dengar tu. Celek. Rasa nak tidur. Celek dengar. Siap hafal. Sekarang tak pernah dengar tarhim. Kenapa? Dulu, okey. Orang kata, tak bunyi terahim ya. Sekarang, cuba terahim. Orang kata kacau anak aku nak tidur. Jadi kat situ kita kena tengok penempatan. Dia kena tengok uruf tempat tu. Kalau dia jadi ianya bagus dan ianya asalnya bagus untuk kita kejut orang atau untuk nak bagi tahu orang mari semayang dan sebagainya. Asalnya bagus. Tak, jadi nak dapat urut kena buat survey ke apa? Boleh kata gitu lah. Kalau zaman sekarang ni sikit-sikit banci kan, kena banci lah. Malah bukan banci tu aja. Bukan banci bab tu je, bab semua kena banci sebenarnya. Malah lagi ada satu tempat, bab yang datang pengkuliah pun dia banci. Lepas 2 tahun, ustaz ni dapat bagi markah. Lepas tu, ustaz, dah 2 tahun ustaz mengajar sini, jadi terima kasihlah ilmu yang disampaikan. Kita nak ganti orang lain pula. Takkan nak ngaji dengan ustaz sampai kiamat kot. Contoh macam tu kan. Tukar-tukar lah. Buat banci ada tempat. Saya bagi idea, tiba dia buat betul. Kata ustaz punya pasal lah saya kena berhenti. Tapi dia tahu saya yang bagi tahu ustaz-ustaz ni. Tapi kami faham apa masalahnya. Takkan saya mengajar sini. Takkan nak mengajar sini sampai lagi 10 tahun. Rasanya 2-3 tahun lagi belah kot. Macam mana? Maksudnya takkanlah tak habis-habis ilmu tu. Banyak aja ilmu tak habis-habis. Akan habis sampai ke satu tahap. Akan khatam kitab. Lepas tu belah cari tempat lain. Takkan tempat tu aja. Kita pun faham sebenarnya. Jadi buat bancian. Markah berapa? Contohlah. Cukup apa dia panggil? KPI ke tidak? Markah 55 ke bawah. Minta maaf lah. Cukupkan 2 tahun. Alright. Lepas tu tukar orang lain. Bukan yang itu je sampai kiamat. Itu ada yang buat macam tu. Maknanya bukan sekadar dari segi tarhim dan sebagainya ataupun bacaan Quran bila ada meninggal. Kita buat bacaan Quran kuat-kuat nak bagi tahu, speaker nak bagi tahu ada orang meninggal, mari datang sebab dia bukan waktu semayang. Meninggal ni nak semayang jenazah. Macam mana orang kata? Biasanya orang setuju tak? Meninggal tak? Orang setuju tak? Okey, setuju. Boleh buat. Yang lain-lain? Sebab kita nak jaga harmoni juga kat situ. Ada tempat macam tempat duduk saya dulu, kuat aja. Dan orang suka. Malah kalau slow, kenapa slow? Dan ada yang tu dia pasang kaset, dia marah. Tak nak Tok Bilal mesti, bukan Tok Bilal, Tok Siap. Tok Siap mesti baca Quran ke, baca bacaan selawat ke apa sebelum semayang tu, sebelum azan tu, mesti baca, tak boleh pasang. Ada tempat gitu. Saya jumpa kat Pendang ada. Kalau tidak, kami tak nak macam ni. Apa punya Tok Bilal tapi tak boleh baca tarhim contoh. Ada tempat tak payahlah anak kami kecil nak tidur saya jaga. Lepas tidur saya pukul 6 pagi semayang subuh 5.50 masuk terus semayang terus tidur sebab malam kan nak bertugas lah. Macam-macam tengok tempat. Yang itu tengok tempat. Ustaz, tambah sikit. Kita ni orang Islam. Tak ada tempat kan kat masjid paling kuat kan. Okey. Saya beritahu Ustaz, maaf kita Korea, Ustaz kita Korea lain. Pasang kaset gaduh. Azan kuat gaduh. Tarhim gaduh. Lepas ni kita pakai siap-siap lagi. Jangan kuliah, jangan mari solat. Kalau solat sama-sama, jangan main-main nanti bising dengan orang. Wallahu alam. Bukan itu saya tak setuju lah. Kena buat survey. Dah perli. Boleh. Satu lagi. Cara nak panggil orang. Cara nak panggil orang ni pun penting juga. Kami masa saya dulu dululah tempat lama, setiap bulan Ramadan akan ramai orang. Maka saya punya idea lah dulu. Kita ada regular customer kita. Dia panggil penggerak masjid, penggerak surau, penggerak masjid. Dia bukan AJK memang AJK ni yang penggerak. Yang dia tak nak jawatan tapi time kalau nak bantu-bantu boleh. Tu. Ramai juga. Jadi setiap kali bulan Ramadan akan berlambak orang. Tapi habis bulan Ramadan regular customer tu juga. Yang itu je kami panggil regular customer. Yang itu juga. Macam mana ni? Kita dah 3-4 tahun yang duduknya semayangnya 20-30 duk itu aja. 20-30 tu katalah 30 orang, time kuliah tinggal 10. Itu dah baik dah tu semayang, cuma time kuliah tak ada pula. Macam mana kita nak tambah? Fikir setiap kali bulan Ramadan, katalah ada dalam 30 orang, AJK campur penggerak, 30 orang ni.
Setiap seorang mesti cari seorang pada bulan Ramadan. Buat baik. Maka pada ketika tu cari siapa mangsa aku ni. Ni. Lepas habis tu, jom makan colek, jom pergi kedai mamak, jom. Macam tu lah, ajak dia. Masa ketika bulan Ramadan. Dan ambil nombor telefon dia. Seorang AJK seorang je cari. Habis itu, lepas Syawal biasa lah hilang. Selang habis Syawal ke, dah habis Syawal, mesej. Lama tak nampak, jom lah ke sana. Sebenarnya bukan nak ajak kau ke sana. Nak ajak datang masjid. Mari jumpa masjid. Tu kami buat. Dan dengan buat macam tu, dia bertambah juga lebih kurang dalam 10%. Sedih nak cakap 10%. Bertambahlah juga. Kalau kata 30, jadi 33. Jadi daripada tahun ni 30, tahun depan 30, tahun seterusnya 30, lepas tu mati seorang 29, mati seorang 28, tak bertambah-tambah. Maka perlu buat sesuatu. Mungkin dengan cara kuliah. Cari kuliah yang orang itulah kadang yang fadhil ini orang tak suka pula. Juga. Mungkin sebab kuliah sekali-sekala buat yang grand-grand tu, sekali-sekala lah, jangan selalu sangat cara penceramah. Mungkin buat makan. Ada tempat tu dia buat hari-hari ada makan. Ramai orang datang. Tak apalah datang makan dulu. Tapi modal besar. Modal besar. Nak bagi tahu aja, modal besar. Modal besar. Ada yang dia kuatkan aircon, tapi sini tak ada isu dah. Dia kuat banyakkan aircon dia. Bil dia sebulan 4,000 lebih. Api. Sebab nak bagi sejuk, orang kat rumah mahal nanti bayar bil. Balik datang masjid. Ada macam-macam dia buat. Jadi tapi kena fikir. Kena fikir. Dan ada orang dia galakkan kawan-kawan tabligh kita datang untuk pergi ajak. Galakkan dalam 3 bulan mana ada orang tak datang ni. Diorang duduk 3 hari, diorang pergi panggil. Ada orang buat style tu. Saya jumpa Jaya Gading. Saya cerita saya jumpa tu tempat tu. Maka penuh surau tu. Sebab ada apa lagi cara-cara yang lain. Ajak budak-budak dekat Cendrawasih bagi RM5. Dia bagi RM5 datang saya kata RM5. Kalau aku dulu macam ni hari-hari aku sembahyang subuh. Ustaz yang tolong bagi. Kita bagi duit masjid bukan duit kita. Kena fikir. Kalau sini kata RM5 banyak, bagi RM1. Ada budak nak RM1 sekarang. Baru ni bagi RM1 bagi raya, dia kata, RM1 ustaz kena kot. Dia kata. Bagi hijau RM5. Kena bagi hijau. Cuba bayang, katalah bagi RM10, agak-agak penuh hak budak. Kalau bagi RM50 kat orang besar, bapak budak, agak bagi tak? Kalau duit banyak, buat bergantung lah. Kalau duit tak ada, buat cara dia. Mungkin boleh buat setahun sekali. Waktu subuh ke waktu apa ke, setahun sekali macam melampau kan. Buat sebulan sekali. Buat cabutan bertuah, betul. Cabutan. Masuk-masuk ada seorang jaga, Haji Mat ke siapa jaga. Okey. Orang yang ke 100 mari. Dia kena sekat ke 100. Jangan buat orang ke 30. Yang ke 100 akan dapat RM50. Lepas semayang dapat RM50. Boleh buat gitu. Macam-macam lagi boleh buat. Hamper. Letak hamper kat sini. 4-5 hamper. Ini untuk bulan Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun. Ni aku nak tu nampak sedap tu, kepuk tu. Kepuk ke apa. Kadang-kadang nilai dia RM5-60 je. Sebulan. Kadang-kadang. Kita belajar daripada macam mana orang lain nak tarik masuk kedai. Kan? Macam mana dia nak tarik customer. Dia akan ada kan? Kita belajar macam nak tarik. Datang setahun sekali dapat iPhone 14. Macam pada orang yang ke 10,000 dalam masa setahun. Mampu nak kira sampai 10,000 pula. Nak buatlah, saya bagi contoh je. Pandai-pandai. Orang yang ke 1,000 masuk macam zaman Nabi dulu. Apabila tak tahu nak letak Hajarul Aswad tu, pakat bergaduh nak letak. Akhir sekali orang yang pertama masuk ketika sembahyang subuh. Akan dialah yang mempunyai kuasa untuk letak Hajarul Aswad. Waktu tu panjang cerita tu. Akhir sekali Nabi ambil letak atas kain, 4 orang angkat. Samalah. Siapa yang masuk subuh, yang orang pertama masuk, kecuali AJK tak boleh. Tak boleh AJK, tak boleh. Orang pertama masuk sembahyang subuh pada hari-hari adalah hari yang dirahsiakan dapat Vivo, nak sebut tak, TV 25 yang baru. Tak iPhone sini semua kaya-kaya iPhone 14. Hei, rasanya cubalah buat, tapi itulah modal lah. Lepas tu balik pada Iwan tanya soalan Ustaz Pati dia kata itu jemputan melalui Pati. Dia bukan jemput Ustaz melalui Pati, yang sebenar jemaah tu melalui Pati. Cuba
Okey. Hari haji sebab. Ada jemaah suka semua start ngajar. Ada jemaah pilih-pilih start ngajar. Ada jemaah dia terus tak boleh bawa ustaz balik. Tiga ni dalam masjid, di mana-mana masjid kalau Semua ada ya? Semua ada. Jadi sahlah hadis Nabi yang kata akhir zaman ni masjid cantik-cantik besar-besar jemaah tak ada. Memang ada. Ada kan? Dan dah jadi dah pun. Jadi saya ambil sekolah jemaah tepuk dada tanya imam. Ya. Ya, betul. Setuju juga macam tu. Di mana kita nak tengok? Zaman dulu tabligh ada pun. Surah masjid penuh. Azan kuat, bagus. Tahrim, bagus. Pasal kaset, bagus. Sekarang tahrim tak boleh. Bising anak tidur. Azan dengan kuat, kacau. Kaset dengan pasang. Majlis agama tak boleh pasang. Tahrim pula. Sekarang jabat agama suruh Bilal baca tahrim. Sekarang ni? Jabat agama komplain juga tahrim. Tak, dia macam ni. Kalau dah, sebab tu saya kata tadi badan. Bila badan tu kata baca macam tu, maka kita okey lah macam tu. Cabut kaset pasal tahrim. Dia komplain pula tahrim. Apalah tak bila tahrim. Suara tak sedap. Tidur. Jadi selagi manusia dia takkan puas. Ya. Mereka komplain. Apa yang mari. Ya. Dulu jemaah tabligh tak ada pun pergi panggil rumah-rumah mari ramai pun. Lagi banyak kita buat siar nak suruh mari masjid. Lagi banyak komplain, lagi banyak tak datang. Lagi banyak tak datang. Dulu ada tabligh aja tu. Tak jumpa dah. Dulu tak dengar pun istilah tabligh ni. Mula-mula tabligh bagi rumah, orang Allah tabligh apa ni mari pagi-pagi orang. Nampak? Betul ni pengalaman kita kalau kita dengan masjid ni tahu boleh cerita. Kalau orang tak ada api dia tak boleh cerita. Jadi nak ceritanya akhir zaman beginilah manusia. Ada yang tak kena. Kalau pergi masjid mana tahu kursi. Saya sama masjid, bahagian komplain mesti ada masjid. Kalau tak ada komplain tak ada masjid. Ustaz Badli Syah pun cakap Ustaz dia dia bahagian komplain ada. Itu tak lagi. Jadi kita buat yang terbaiklah, bergantung pada adat kita. Wallahu alam, pukul berapa dah ni? Kita tutup dulu, kita sering tasbih kafarah dan salawatun subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.